Aku ambil masa sikit untuk terangkan konsep kamu belajar dalam pelan dan dongakkan ni sebab cikgu dapati ada antara murid yang mungkin dia masih lagi belum betul-betul faham tentang pelan dan dongakkan ni. Cuma daripada yalah, masuk cikgu ni daripada keadaan kita sekarang ni memang agak sukar lah cikgu nak bantu kamu ni secara online. Tak samalah kalau cikgu ada dalam kelas kan. Jadi kita cuba guna dan ini pun cikgu tengok pun tidaklah ramai daripada 5 kelas sekarang yang kita ada pun baru dalam berapa orang tu 4, 7 itu by issue. Jadi memang ada kekangan lah kat situ. Okey, untuk konsep pelan dan dongakkan ni kalau tak silap cikgu sebelum ini kamu ada okey, Ashton pun baru masuk. Sebelum ni kamu ada belajar dalam kalau tak silap cikgu dalam mata pelajaran RBT dia belajar dan sebelum-sebelum ni pun ada belajar juga berkaitan dengan pelan. Okey, jadi ini kiranya bukan barulah, cuma mungkin lanjutan lah daripada belajar. Baiklah, dalam skrin ni cikgu ada tunjuk di dalam skrin ni cikgu guna aplikasi AutoCAD. Sebabnya cikgu nak tunjuk pada kamu apa yang kamu boleh nampak daripada pelan, daripada dongakkan ini untuk mewakili pandangan daripada sisi lah. Dan kalau kita tengok bangunan yang tinggi kita mendongak, kita tengok sisi bangunan tu. Kalau kita daripada depan, itu kiranya dongak lah, tengok ke depan. Kalau kita tengok daripada atas tu pelan. Nah, jadi yang sebelah kiri atas ni pandangan daripada atas. Yang sebelah bawah ni pandangan daripada hadapan. Yang sebelah kanan di bawah ni pula daripada sisi lah. Bila cikgu sebut depan, sisi itu, kamu perlu faham di situ cikgu dah tentukan manakah arah pandangan. Sebab itu kalau dalam soalan, kamu kena teka dengan arah pandangan tu. Sebab boleh jadi arah pandangan itu daripada sisi yang berbeza. Maksud cikgu, okey. Let's katalah cikgu nak tunjukkan bahawa skrin ni klik. Oh, cikgu pergi klik dekat sini pula. Cikgu kena minimize ni. Boleh tak? Cikgu kena okey. Jadi katalah cikgu nak cari simbol tak tahu cikgu buat. Let's katalah ni cikgu nak mewakili arah pandangan Katalah kamu lihat daripada sini. Mata kamu ni arah dia tengok daripada sini. Okey. Jadi ini automatik jadi pandangan hadapan. Dan ini akan jadi pandangan sisi. Tapi kalau kata dalam soalan contohnya dia bagi pandangan hadapan tu daripada sini. Kalau tengok daripada sini, yang ini akan jadi pandangan hadapan, yang ini akan jadi pandangan sisi. Okey. Itu maksud cikgu tu bila kita tengok dalam soalan contohnya disebut pandangan hadapan, pandangan sisi, kita kena peka lah. Yang hadapan yang mana satu, sisi tu yang mana satu. Okey, itu satu. Kedua, kamu kena peka dengan kedudukan satah lukisan. Okey, dalam contohnya gambar yang cikgu tunjuk ni pada skrin ni, yang ini ni daripada pandangan atas, okey, kita tak nampak mana kertasnya nak mewakili satah tu, kita tak nampak. Tapi kita boleh fahamkan daripada kedudukan bongkah tu. Maksud cikgu, okey, kalau kamu perhatikan, okey, cuba kamu tengok yang sebelah sini sebelah kanan ni sebelah kanan atas. Boleh nampak ke? Kalau kamu tak nampak, beritahu cikgu supaya kamu boleh follow penerangan cikgu tu dengan jelas lah. Sebab kalau lagging ke, tak apalah, cikgu lambatkan sedikit. Boleh nampak ke Cuah? Siapa lagi yang ada kat sana tu? Boleh, okey. Okey, jadi kalau kamu perhatikan di sini, bongkah ni dia berada, kita boleh bayangkan dia berada di atas kertas. Memanglah dalam soalan dia tak lukis. Kita boleh bayangkan bongkah tu dia berada di atas suatu permukaan seperti kertas contohnya. Okey, jadi kamu kena tengok daripada sisi yang ada pada bongkah tu yang bersentuhan dengan permukaan. Okey, kemudian kamu kena tengok pula daripada kita panggil nak panggil apa tu? Garisan pertemuan tu di antara bongkah tu dengan permukaan. Apa maksud cikgu ni? Kalau kamu perhatikan bongkah ni, let's say katalah cikgu lukis garisan
nak pakai garisan yang tebal sikit. Line. Sebab ni cikgu minimize dia punya screen ni, dia telah cepat. Saya ni pakai jambu ni lah. Katalah oh daripada sini tak nampak ni sini. Kenapa dia tak nampak? Sebab barulah ni daripada kesan ni cikgu nak kasih dia tebal sikit. Lain kita lipat dia tak nampak. Oh, saya nampak. Boleh lah tu. Kita kasih bawah situ. Kita kasih ke nampak. Okey lah. Garisan yang ini luas. Garisan ni tak nampak. Oh, tak. Jadi kalau 3D ni dia okey. Okey, ni satu garisan. Lepas tu cikgu nak pakai warna lain lagi lah supaya nampak. Katalah satu lagi cikgu pakai warna galaxy, cikgu pakai warna cyan ni ataupun ini tak nampak. Boleh lah ni. Okey, kasih tebal. Rasanya bagi. Baiklah. Okey. Kalau kamu perhatikan yang sini ni, okey. Yang warna merah jambu ni, ini untuk sisi, kalau di sini pandangan hadapan, ini pandangan sisi lah. Okey. Yang ini ni akan mewakili memberi kamu idea orientasi kertas tu. Okey, yang ini yang warna merah jambu ni dan juga yang warna cyan ni. Okey. Ini akan beri kamu gambaran orientasi kertas tu. Maksudnya kertas tu, okey, sebab kita bila nak lukis pandangan hadapan, pandangan sisi tu, kita kena pastikan orientasi kertas tu, ataupun paksinya, paksinya kita nak lukis tu, dia ikut arah macam mana. Okey, maksud cikgu ni, kalau kamu perhatikan yang ini kan, nampak tak? Walaupun kamu nampak ianya sengit ke atas, tapi orientasi dia tu ialah dia kertas kita tu akan selari dengan garisan merah jambu. Okey. Jadi dua perkara tu asas yang kamu kena fahamkan betul-betul lah, supaya nanti bila kamu lukis senang. Kamu nak ambil daripada mana ukuran tu, kemudian kamu nak pindahkan pada satah lukisan tu mudah. Okey. Kemudian apa cikgu nak terangkan, dalam gajah ni cikgu tunjukkan ada beberapa bongkar. Satu, yang ini segi 4 kotak lah. Lagi satu ni prisma ni. Yang sebelah sini yang warna hijau. Jadi ini cikgu gabungkan saja. Dia di satu bentuk yang baru. Kotak ni campur dengan prisma ni gabung. Okey, yang merah ni cikgu nak tunjukkan apa jadi kalau kita potong. Katalah asalnya yang merah ni dia tidak berada kat situ. Ini bentuk dia. Yang ini. Ni. Yang sebelah sini ni. Nampak begitu. Kalau daripada sisi dia akan nampak vitamin di bawah ni. Okey. Ini kalau pandangan hadapan tu daripada sisi sini. Okey. Jadi kita kena tengok di mana arah dia. Jadi saya katalah cikgu nak tentukan yang ini ni pandangan hadapan dia daripada sisi bawah, daripada bawah sini Dulu dia katalah pandangan tu kita ambil daripada sini Dia katalah arah tu pada sini. Arah mata tu dari sini. Okey. Tengok ke sana. Okey. Jadi bila kita nak lukis tu, saya katalah cikgu nak nampakkan bongkah ni lebih kompleks lagi, katalah cikgu nak potong yang ni. Cikgu gerakkan yang ini, potong dia. Katalah kita tak potong dia habis sampai sini sekejap. Sini kita dah potong dia yang ini. Tengok apa yang jadi. Okey, kamu perhatikan, yang ini tadi bila berubah, yang ini pun berubah juga yang bawah ni. Nampak tak? Yang ini ni bila kita potong, kamu akan nampak yang ini, yang bawah ni. Dan yang pada lukisan isometrik ni kamu tengok, ni bahagian nampak? Yang sini dia tak nampak sebab dia terlindung. Tapi bila kita lukis, lukisan yang terlindung tu kita boleh tunjukkan. Cara dia macam mana? Saya katalah yang ini, cikgu bagi dia shade sekejap. Ini adalah pakai edit with edges. Nampak juga. Kita ambil dia wireframe, written concept. Dah. Apa tadi? Kalau 2D ni, boleh lah. 2D ni pun boleh lah. Tapi dia tak nampak putus-putus. Cikgu nak tunjuk dia nampak putus-putus tu. Sekejap apa tadi? Mode, wireframe. Dia dalam apa tadi tu? Cuba kalau kita tengok dalam kertas. Sekejap dalam kertas pula yang nampak ni. Okey. Tak apa. Okey. Kita tengok kat sini. Yang putus-putus ni, ni bawah ni. Okey. Yang ini putus-putus ni mewakili yang kawasan yang kena tembuk tadi tu lah. Dalam model ni dia tidak nampak putus-putus sebab ini dia objek 3 dimensi. Kalau kita lukis, jadi teruslah kita akan lukis. Sebelum tu kita nak fahamkan konsep. Jadi kamu nampak yang ini, okey. Yang ini, yang atas ni, ini untuk lukisan isometrik.
kadang-kadang dalam soalan kamu tu kan, dia tidak bagi kamu lukisan isometrik, dia bagi kamu dalam bentuk oblik. Sebelum ni cikgu dah sebut dah, oblik tu rupa dia macam mana. Okey, untuk oblik tu, kamu menampak dia lukisan dia tu 3 dimensi juga. Cuma yang bahagian depan itu dia selari dengan paksi X. Maknanya dia satah dia tu, kalau kamu tengok, dia satah pada permukaan kertas tu, dia selari dengan paksi pada permukaan kertas tu. Okey, berbeza dengan yang isometrik ni. Sebab apa? Kalau kamu tengok isometrik ni, tapak dia, kalau kamu tengok, dia ni 30 darjah, 30 darjah. Dia nampak macam, kalau kita tengok objek kotak yang kita dongakkan, yang kita angkat sedikit ujung dia tu. Macam inilah kan. Berbeza sedikit dengan lukisan untuk oblik tu. Okay? Jadi kalau lukisan oblik tu, macam katakan yang ini kan, cikgu nak tunjukkan dalam bentuk yang lukisan oblik tu. Dalam AutoCAD ni cikgu tak boleh nak tunjuk secara automatik, dia kena dilukis. Cikgu kena lukis, baru cikgu boleh terangkan. Jadi untuk nak lukis tu, sekejap akan lukis dulu ni. Ini kita nampak depan. Yang ini lukisan yang kita nampak daripada hadapan. Sorry, yang ini bukan hadapan, ini daripada atas, sorry, pelan. Position text, pelan. Ini pula dia, besar sikit. Tinggi dia bagi. Ini pelan. Ini ialah pandangan hadapan. Kita bagi lagi teks satu kat sini. Pandangan hadapan. Ini pandangan hadapan. Pandangan hadapan. Ini pandangan sisi. Ini cuma nak kasih shade balik ini yang yang ini sisi. Ini sini. Tadi pandangan sisi. Yang ini tadi pelan. Ini lukisan dia begitu. Kita bagi dia warna putih lah supaya kemudian yang ini pandangan hadapan. Let's say katalah cikgu buat juga dia punya shoot. Tu ni. Ini pandangan depan dia. Lepas tu pandangan sisi dia yang sebelah sini. Ini pandangan daripada sisi dia. Nampak? Daripada ISO ni, jadi lukisan ortografik, yang ini pelan dia, yang kita nampak daripada atas sebelah sini. Yang ini pandangan hadapan dia, kita nampak daripada sini. Kemudian aku sudah mouse ni. Bateri berapa? Yang sebelah sini, ni yang pandangan daripada sisi yang kita sok, yang dia kita nampak kita ada. Cari lagi sekali. Extreme dah nampak. Dia nampak, dia tak nampak putus-putus. Nak tunjukkan yang ada putus-putus tu dekat paper saja. Dia kat dalam model ni dia tak ada pula. Hidden. Kalau hidden dia tak nampak yang putus-putus tu. Tak apalah. Kita teruskan dulu. Baiklah. Tadi cikgu sebut tentang yang lukisan oblik tadi tu kan. Untuk yang lukisan oblik tu, dia sifat dia yang pandangan hadapan ini dia sama. Pandangan hadapan tu diambil sama dengan pandangan hadapan bongkah tu. Jadi kalau kamu tengok untuk yang lukisan oblik tu, memang depan dia tu mewakili pandangan hadapannya lah. Katalah cikgu nak projek lukisan oblik tu. Kita nak reverse dia. Berapa dia punya kedalaman dia ni? Tu tulisan punya angle dia berapa tu kan? Jadi kita akan ni jika bagus lagi kalau dia kita tak kisah kita ambil satu saja. Sama saja betul. Yang ni current sini. Right. Jadi yang lain-lain tu sekadar ni daripada sini ke sini, ni. Selesai. Dari sini ni, tu line ni ke sini, tu dari ni. Ni dari apa ni? Alright, jadi yang putus ini dulu lah sini. Beban yang AutoCAD ini pun ini padam. Lepas tu kasih match property. Mana tu match property tu? Cikgu ni pakai AutoCAD baru tadi. Ini kali kasih color dia kasih putih. Line thickness dia dia tak tebal lah. Ini sepatutnya alamak tebal sangat. Baru keluar tebal dia tu. Sabar je lah kita sikit bagi dia masih tebal lagi. Ni sedap sikit macam mana.
Kalau yang biasa lukisan oblik tu, dia bentuk dia macam ni. Okay, yang tengah ni sekiranya objek ni dia bercantum, bongkah ni dia bercantum, yang tengah ni tak wujud lah. Yang kamu nampak biasa kadang soalan tu dia dalam bentuk macam ni. Atau dia boleh tanya yang daripada nampak yang macam 3 dimensi tu kan, sama ada oblik ni seperti ni atau yang macam ni. Buat dia punya yang ini mana dia punya pilihan dia ni? Kenapa pula? Sekali lagi lihat dari sini, lepas tu dekat sini. Okey, yang ini export dulu. Okey, tu untuk kasih nampak bentuk dia tu. Okey, tu akan buang dulu mana-mana yang terlindung tu supaya kamu nampak lebih jelas dia kan. Mana lagi yang ini tu pun ini terlindung pun juga ini tak ada lah, terlindung. Yang ini tak nampak, yang ini terlindung, yang ini pun tak nampak. Yang ini pun tak nampak sebab dia satu bercantum dia tak nampak. Ini pun cikgu bagi dia berapa dia 0.5. Nampak. Dia dua cara nak tunjukkan bongkah tu, lukisan bongkah tu dalam bentuk 3 dimensi lah. Satu yang bentuk oblik yang sebelah kiri ni, satu lagi yang bentuk isometrik ni. Jadi banyak lagi cara lain, tapi yang ini yang kalau kamu tengok dalam soalan-soalan untuk topik pelan dan dongakkan ni, antara dua ni yang digunakan, sama ada dalam bentuk oblik atau dalam bentuk isometrik. Kalau nak tulis nama dia tu, apa nak kena tahu ni, sebabnya kamu perlu faham ada perbezaan dia ni antara lukisan oblik ni dengan isometri ni. Isometri ni dan juga oblik ni ada perbezaan dia. Yang kat mana beza dia tu? Untuk oblik, yang pandangan hadapan tu, nampak dia selari dengan satah kertas tu. Nampak tak? Kamu nampak, kalau kamu nampak di sini, ini memang ukuran sebenar dia. Yang ini ukuran sebenar, yang di sini ukuran sebenar, ini ukuran sebenar. Ini ukuran sebenar. Okey, berbeza dengan isometrik. Isometrik ni bagi yang selari dengan paksi, mencancang atau ufuk, yang itu ukuran sebenar. Tapi kalau yang di sini ni, ini bukan ukuran sebenar sebab dia tak selari. Mana-mana yang selari dengan paksi, mencacang ataupun mengufuk tu, ukuran dia sama. Dalam contoh-contoh soalan kamu ni lah. Sebab kalau sekata objek ni pun sebenarnya dia ada banyak jenis lagi. Tak apa, itu bukan kamu punya label kamu. Bukannya sukatan kamu. Dia kalau kamu belajar lagi, dia ada banyak lagi jenis-jenis dia. Tapi yang cikgu nak terangkan ni, setakat apa yang ada yang nak request masuk, ada yang kalau ada kamu boleh invite saja, invite saja. Jadi cikgu dengar kelengking, ternyata ada yang nak masuk. Okey, boleh faham ke setakat ni? Ada soalan nak tanya? Boleh faham ke? Cuba boleh faham? Boleh. Okey. Jadi cikgu harap tak yang belakang ni cikgu tadi salah potong, salah dia kan. Kenapa padam pula tadi? Padam tadi. Dia padam betulkan dah macam nak betulkan tu ukuran dia tu. Penis lari, jadi kita akan ambil ni, ni, tu. Dia bersambung ke belakang tu kan. Cikgu kita perasan pula tadi. Ni sampai sini baru ke bawah bang tu, kasih match dia. Yang ini kamu tukar dia warna putih, line weight dia 0.5. Okey, gambar tu right. Nampak ni bongkah yang sama ni, yang oblik ni dengan isometri ni dua-dua ni bongkah yang sama, tapi cara melukisnya tu kamu nampak ada beza dia. Dan yang paling penting, bila kamu nak lukis fotografik je, ialah kamu tahu macam mana nak ambil ukuran tu dan nak terjemahkan dalam lukisan pelan dan dongakkannya. Okey. Jadi untuk itu, aku cakap bila kamu tengok bongkah tu, okey, pertama kamu kena kenal pasti bongkah tu yang kamu nampak tu dia bongkah yang mana satu, yang bentuknya seperti yang oblik yang juga ataupun yang isometrik ni. Kenapa? Sebab untuk memudahkan kamu bila kamu tengok ini oblik ni,
Jadi kamu dah terus boleh ambil bacaan lebarnya, tingginya tu kamu boleh ambil terus. Kan? Boleh. Sedangkan kalau yang isometrik ni, kalau kamu tengok yang ini ni, dia ni ukuran ini bukan ukuran yang sebenar ni. Bukan ukuran yang sebenar. Sebab dia tak selari dengan paksi. Tapi yang ini ni ukuran sebenar ni. Ini ukuran sebenar. Maksud cikgu ni, kalau kamu perhatikan yang ini dengan yang ni, kamu tengok yang ini ni kamu tengok cikgu kopi. Cikgu kopi yang boleh padam. Kamu tengok. Dia sebiji tu, nampak? Cikgu boleh ambil terus. Nampak? Tu, cikgu boleh ambil terus. Nampak? Dia sama terus ni. Ni, oblik ni yang ini, yang depan ni, yang muka yang depan ni, nampak? Dia terus boleh ambil terus ni sebagai pandangan hadapan dia. Nampak? Tapi untuk yang dalam bentuk isometrik ni tak boleh. Tak boleh kamu nak ambil terus ni. Tak boleh. Sebab ukuran dia ni, dia tidak sama seperti yang objek sebenar. Kenapa dia kata? Sebab dia yang ini dia tak selari. Ini tak selari. Yang ini boleh ambil. Kalau dia selari, ini selari dengan paksi. Boleh. Kamu ambil ukuran yang ini, boleh. Kamu ambil yang ini boleh. Yang ni tak boleh. Okey, jadi cikgu nak kasih warna lain yang ini. Cikgu bagi warna apa? Katalah cikgu letak warna merah. Nak menunjukkan ini tak selari dengan paksi. Tak sama ukurannya. Yang ini pun tak sama ni. Okey. Yang tu tak sama dengan ukuran sebenar. Jadi yang tak sama dengan ukuran sebenar, macam mana kamu nak lukis? Cara dia, kamu ambil ukuran yang ini yang dibagi pada tapak yang ini boleh ambil. Yang ini okey. Yang ini okey. Jadi ambillah ukuran yang ini, ambil ukuran yang ini, kamu pindahkan ke sini kan. Buatlah. So dia, katalah kita nak lukis ni. Dia dah bagi ukuran yang ini, katalah ukuran dia berapa ni Katalah ni cikgu ni tadi buat ni tidak ikut ukuran ni. Dia kata cikgu ambil dari sini, pergi ke sini. Apa tu 184. Biasa katalah yang ini panjang dia 200 lah. Katalah ni panjang dia 200. Katalah panjang dia 200. So, dengan cikgu punya mouse ni. Sekejap Saya katalah ni panjang dia 200. Dia punya teks dia tu bagi besar sikit lah. Katalah teks dia ni sebelah. Katalah ni lebar dia, panjang dia ni ialah 200. Dan tingginya let's say katalah 80. Dia tak nak putih, tinggi dia tadi berapa teks dia? Nampak? Kalau ini kan 280, maknanya kalau kamu nak lukis pandangan hadapan dia, kena ambil yang ukuran ini 200 dan 80 ni. Let's 280, katalah yang ini 40 section ke sini, let's say katalah 30. Sini ke sini, let's say katalah seragam je lah. Sekejap Yang memudahkan kiraan, katalah kita ambil 30 sajalah. 30 juga. Yang ini pun 30 juga. Katalah ni 30. Yang ini pun katalah 30. Katalah sini 34. Katalah ambil 30 jugalah. Senang kira. Yang 30. Yang ini kita ambil bagi dia warna putih supaya nampak, and then teks dia tu bagilah 10 tinggi. Jadi saya katalah ni ukuran-ukuran dia. Jadi kalau kita nak lukis yang pandang hadapan dia, kalau yang oblik ni senang, kamu dah boleh ambil terus ni yang depan ni. Ambil terus. Memang sebiji sama tu. Untuk yang isometrik ni, pasalah kamu pindahkan satu-satu ni ukuran dia. Lepas pindahkan. Kalau sisi, ni sisi ya. Okay, let's say katalah, tadi tu berapa? 200. 200. Nantilah lain dia nampak. Okay. Punya thickness dia bagi 1.5. Okay. Line daripada sini pergi sini tadi berapa? 200. Terus lepas tu ke atas tadi 80. Sana tadi 30. Bawah 30. Sana 30. Ke atas 30. Ni kita ambil yang kira senang je lah ni. 10. Yang ini yang tadi kat sini kamu tak boleh ambil. Saya cakap tadi tak boleh ambil kan. Yang ini tinggal kamu sambung saja ni. Dapat. Gitu cara dia. Itu baru dia punya pandangan hadapan. Untuk yang pandangan sisi ni, mana lagi? Katalah kamu nak ambil, nak lukis, soalan minta daripada pandangan pelan. Kalau pelan, kamu kena tengok, tengok lukisan ini, kamu tengok daripada atas. Tengok daripada atas. Cara paling mudah, mula-mula kamu tengok dulu tapak dia. Boleh lukis dulu tapak dia. Ni nampak 200. Yang ini berapa ni? Katalah kedalaman dia, let's say katalah 100. Let's say katalah 100. Pasal cikgu dah set tadi kat sini punya thickness dia. Ini katalah dia punya kedalaman dia 100. Teks dia ni besar sikit.
Kalau untuk lukis pelan dia ni, paling mudah mula-mula ambil dulu tapak dia ni. Ukuran dia berapa? 200 kali 100. So, ambil ukuran daripada sini ke sini 200, 100, 200. Okay. Ni tapak dia dah lukis lah. Lepas tu tinggal lagi kamu sambung-sambung. Ni, mana butiran-butiran lain ni. Sambung. Contohnya yang ni 30, 30, 30. So, kat sini ke sini 30. Kan? Kat sini ke sini 30. Lepas itu dia ke atas sini, let's say yang belakang sana tu 10. Jadi 100 tolak 10, 90. Okay, sini 30. Ni 10. Okay, contoh saja nampak. Okay, yang ini kena ada lah sebab yang ini dia berlainan sisi dia ni dia dia bertemu pada permukaan yang tidak sama kan. Bila permukaan tidak sama tu, okay, kita buat jugalah. Tadi sini dulu. Okay. Nampak? Ni dia punya plan dia. Pandangan daripada atas. Okay? Actually, dia samalah dengan yang ini. Ni, yang dia dapat ni. Tapi ni kalau kamu nampak yang ini tadi sebab ni kan cikgu kan lukis cikgu dah ubah ukuran dia. Dah ubah ukuran sebab tu dia dah nampak ada lain sikit. Kedalaman dia tu dah tak sama. Yang ni dah tak sama sebab kita ubah nak mudah. Contoh ni cikgu bagi yang mudah saja. Okay, ada soalan? Setakat ni boleh faham? Kalau untuk yang sisinya pula, kamu nampak daripada sini kan, nampak dari sini, jangan tengok yang condong ni sebab yang condong ni ukuran dia ni kita tak boleh ambil terus ni. Ini tak boleh. Ini bukan ukuran sebenar. Lepas lagi pun ini kan condong. Yang kita boleh ambil yang ukuran sebenar tu, kamu kena ingat yang kamu boleh ambil yang selari dengan paksi, mencacang dan mengufuk. Sebab itu tadi awal-awal saya cakap, kamu kena kenal dulu manakah sisinya yang bertemu dengan permukaan kertas tu ataupun kita tapaknya tu. Kamu tengok yang tu sebab dekat situ mana yang selari tu dengan paksi tu, kamu yang itu ukuran yang kamu boleh ambil. Sebab tu kat sini yang ini kamu ambil 200, yang ini 80. Yang ini memang tak boleh ambil. Tapi bila kita nak lukis sisi, kita akan ambil yang tingginya ni 80. Kita akan ambil lebarnya yang 100. Sebab kita nak ambil kan bentuk kasarnya dulu. Nanti kita akan dapat lukis seperti yang ini. Contohnya adalah cikgu lukis jugalah. Nak bagi contoh kan. Kita ni nak lukis sisinya. Okay, jadi dia akan dapat berapa tu? 100 tu ialah 4. Sini 100. Ke atas 80 ni. Okay, ni bentuk kasar dia yang kita nampak daripada sisi sini. Jadi yang detail lain tu contohnya ni yang keratannya ni keratan yang kena tebuk ni berapa tu? 30. So buat sajalah. Sini ke sini 30. Ke sini 90. Ke atas sini. Okay. Oleh kerana ini dasarnya terlindung, so kita akan buat dia putus-putus. Buat dia putus, jadi kita ambil line type yang jenis ni lah. Tu putus-putus. Tengok dia boleh mesh tak? Tak boleh mesh pula. Tidak boleh mesh. Something wrong lah tu. Okay. Nampak? Yang ni putus-putus maknanya dia terlindung. Kan kalau kamu tengok daripada sini, nampak? Yang ini kan kena, yang merah ni dia dipotong kan bekas tu. Jadi di sini dia akan nampak terputus lah. Sisinya tu yang di dalam tu dia akan nampak seperti ini. Seperti ini sebelah kiri ni. Ini dia. Okey, cikgu harap jelas lah sebab sayang kalau kamu tidak boleh jawab soalan-soalan ni kerana markah dia banyak. Kan. Lukis tu bukannya susah tapi markahnya banyak pula. Jadi bagus kamu faham supaya nanti kamu boleh buat markah yang banyak untuk soalan yang tak juga susah. Soalan ini nanti SPM kamu akan jumpa. Jadi kamu kena kuasai daripada sekarang. Tidak boleh macam, cikgu tak ada PG3. Nanti kan kamu akan jumpa lagi. So ada baiknya kamu fahamkan betul-betul lah daripada sekarang. Sebab kita nak guna. Apatah lagi kalau nanti kamu ambil mata pelajaran yang memang ada belajar tentang. Jadi ini asasnya yang kamu perlu kuasai lah. Kena fahamkan betul-betul. Okey, jadi itu tadi panduan yang cikgu dah bagilah sedikit. Jadi kamu kena fahamkan yang konsep yang lukisan yang dalam bentuk oblik ni dengan isometri ni dan bila kita faham, kamu boleh ambil macam tadi kan cikgu dah terangkan yang kamu nampak apa kelebihan oblik ni yang kamu boleh guna untuk kamu lukis pelan dan juga dongakkannya, apa kelebihannya, apa yang ada pada oblik tu. Kemudian untuk yang isometrik pula macam mana caranya untuk kamu ambil ukurannya, macam mana kamu nak fahamkan bentuknya tu, kamu boleh terjemahkan daripada
lukisan 3 dimensi pergi kepada yang 2 dimensi. Tips yang cikgu fikir yang mungkin boleh berguna untuk kamu ialah lukisan yang kamu nampak ni, kamu boleh bayangkan dia sebagai sebagai dalam kotak. Okey, ni tengok apa cikgu masukkan tu. Bayangkan dia sebagai dalam kotak ni. Bayangkan dia dalam kotak sini. Cikgu buat okey. Ini ketara ke tak beza ni tenggelam lah sebagai warna lain. Kalau biru nampak ke? Bolehlah biru macam boleh nampak tu. Yang cikgu heran ni kenapa match property dia tak jadi. Patutnya dia ikut tu. Dia tak. Di sini boleh. Kamu boleh bayangkan dia sebagai dalam kotak. Okey. Jadi bila kamu lukis kotak kan senang. Kalau kamu boleh lukis kotak, patutnya macam lukisan kamu boleh lukis juga. Sebab bayangkan benda tu dalam kotak. Senang saja kan kalau dalam kotak. Mana poin-poin dia tu? Kalau kamu lukis pindah kan. Begitu juga dengan isometrik ni samalah. Bayangkan dia sebagai dalam kotak. Maksudnya, bayangkan yang ini cikgu gerak pergi ke sini. Tu yang ini cikgu nak tukar warna pergi ke biru tadi. Sebandingkan sejak nampak biru ni. Lepas tu ni pergi ke sini. Ini semua kotak. Bagi warna yang sama. Ini. Nampak? Bayangkan benda ni dia duduk dalam kotak biru tu. Dalam kotak biru tu. Bayangkan dia duduk dalam kotak biru. Ni kotak biru. Yang ini kotak biru juga. Bayangkan dia duduk dalam kotak biru. Okey. Jadi itulah. Kali ni scale dia mungkin tidak sama sebab guru ambil yang ini view dia tu mungkin kecil sikit. Rotation. Kita nak check. Dia punya scale ni sama ke tak sama terus. Yang ini tempat cikgu lukis kenyan kan. Okey. Ini sebagai contoh saja. Okey. Nampak? Bayangkan yang ini ni dia dalam kotak. Jadi bila kamu lukis, kamu boleh lukis kotak ni dulu. Lepas tu baru kamu lukiskan detailnya. Bagus juga sebab bila kamu dah lukis kotak tu, at least kamu tahu lukisan kamu tu kalau terkeluar daripada kotak, salah lah tu. Sebab macam mana juga kalau dah dalam kotak kan, lukisan bongkah tu kalau dalam kotak, mestilah dia ukuran dia tu memang dalam lingkungan kotak tu. Dalam ukuran kotak tu lah, dia tak boleh terkeluar kan. Contohnya macam yang kotak, yang oblik ni. Dia duduk dalam kotak biru. Kalau kamu punya lukisan tu terkeluar ukuran dia daripada yang lukisan kotak yang kamu buat, dah maknanya salah lah. Boleh juga kalau kamu nak buat begitu kan. Mungkin peringkat awal kalau kamu ragu-ragu, belum mahir, mungkin kamu boleh mula dengan kotak kan. Tak ada masalah. Okey, boleh faham setakat ni? Ada soalan ke? Ada soalan? Boleh faham? Okey, baguslah kalau boleh faham. Membantu tak? Membantu kamu, cikgu nak tanya dulu, bagi kamu membantu tak penerangan cikgu ni? Cikgu guna AutoCAD ni untuk terangkan, membantu ke tidak? Membantu ke tidak kamu faham konsep? Okey, baguslah. Jadi Aston, cikgu pun harap tidak lagi ada kekeliruan lah Okey, jadi kalau tak ada apa-apa, ada apa-apa nak tanya tak? Kalau ada apa-apa nak tanya yang muskil ke, cikgu boleh terangkan lagi. Ada? Tak ada? Okey, kalau tak ada, setakat tu dululah penerangan cikgu untuk sesi kali ni. Cikgu ambil masa kamu sebab cikgu fikir, yalah, cikgu tengok kan feedback ataupun daripada kamu punya kerja-kerja tu kan. Jadi cikgu akan ambil masa khas untuk beri penerangan lebih lanjut lah. Okey, itu saja untuk sesi kali ni. Kita boleh bersurai. Okey, itu saja. Okay. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih. Bye cikgu. Bye. Okey, jaga diri, jaga kesihatan. Okey, itu saja.